Akhirnya Allah telah beritahu, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah ni luas, maka berhijrahlah, keluarlah daripada kampung halaman. Nabi SAW sendiri keluar pada kota Mekah dalam keadaan menangis, menitik air mata keluar daripada kelopak mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berjalan 2-3 langkah, pandang ke belakang, mengalir air mata. Wahai Mekah, ma atyabaki wa ma atyaba rihaki. Wahai Mekah, alangkah eloknya engkau, alangkah mulianya engkau. Laula anna qaumi akhrajuni lama kharajtu minki abadan. Kalau bukan kerana aku dihalau, diusir oleh penduduk kota Mekah ini, aku tak pernah berniat dan tak pernah terdetik sedikit pun di hatiku untuk meninggalkan kota Mekah. يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وقال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وقال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وقال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang dimuliakan Tuan Imam, barisan ahli jawatankuasa Masjid Tengku Mahkota Abdullah, pimpinan-pimpinan agama, pimpinan-pimpinan masyarakat, para asatizah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita sedang menikmati dua nikmat yang besar menanti kita di hadapan kita ni. Yang pertama sekali, Masya Allah, nikmat menyambut Hari Merdeka tanggal 31 Ogos tak lama lagi. Dan yang kedua, dalam pada itu kita juga akan menyambut Tahun Baru Hijriah, itu bulan Muharram, yang mana ini merupakan permulaan bagi tahun baru kita, kalender baru kita. Maka untuk itu sangat wajarlah pada malam ini untuk kita membicarakan tentang nikmat hijrah dan juga kemerdekaan, yang mana Masya Allah, hijrah ni pun satu nikmat, merdeka pun satu nikmat. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, di atas nikmat yang besar ni kita bersyukur pada Allah, yang mana hakikat sebenarnya kita tengok hari ini Masya Allah, bila sambut hari kemerdekaan, kita selalunya akan menceritakan tentang betapa hebatnya perjuangan nenek moyang kita, pahlawan-pahlawan kita. Kalau di Jerantut kita ada Aki Mak Kilau, Tok Gajah. Di Temeloh Masya Allah ada Datuk Bahaman. Di berbagai-bagai tempat di seluruh dunia, umat Islam, nenek moyang kita satu masa dahulu sanggup mengorbankan nyawa mereka, berpisah dengan keluarga, dengan isteri, berpindah randah, berhijrah sampai ke Kelantan, sampai ke Terengganu, sampai ke Siam.
semata-mata untuk membebaskan diri kita semua, anak cucu, daripada belenggu penjajahan, belenggu orang panggil kolonial, yang mana Masya Allah, Allah sebut dalam Quran, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha, memetik daripada kata-kata Puteri Balqis, apabila raja-raja ataupun tentera-tentera musuh ni masuk ke dalam mana-mana negara, maka Masya Allah, afsaduha, mereka akan buat kerosakan dalam negara itu, wa ja'alu a'izzat ahli adillah, mereka akan berusaha menjadikan orang yang mulia-mulia, bangsawan-bangsawan, raja-raja, orang-orang hebat dalam mana-mana negara itu menjadi hina, menjadi rendah apabila masuknya musuh menjajah mana-mana negara, melainkan kalau yang menakluki negara itu adalah tentera-tentera Islam. Tentera-tentera Islam ini Masya Allah, kerana sebelum perang, sebelum dia menakluki mana-mana negara, dia dah dapat pesanan daripada Rasulullah, kalau kamu masuk negara mana-mana negara, kalau mereka mengucap kalimah syahadah, maka kita tak boleh bunuh dia lagi. Kalau dia orang tua tak boleh bunuh, kalau dia orang perempuan tak boleh bunuh, kalau dia mustad'afin, orang yang lemah, tak boleh bunuh, pokok-pokok kayu tak boleh tebang, rumah-rumah mereka tak boleh dibakar. Orang Islam bila masuk dalam mana-mana negara, dia mendatangkan keselamatan pada penduduk negara itu. Tetapi waliyazubillah, kebanyakan orang yang tidak beriman pada Allah, bila dia menakluki satu-satu negara, penaklukan itu berlaku di atas maksud bukan sekadar untuk menjajah negara itu, tetapi dibawa balik Masya Allah hasil-hasil kekayaan, artifak-artifak, kekayaan-kekayaan, khazanah-khazanah yang ada dalam negara. Bahkan kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama kita di Nusantara pun dibawa balik ke Eropah, diletak dalam muzium. Maka itulah yang berlaku. Hadirin dan rahmati Allah, kalau kita tengok di Spanyol, bila umat Islam dijajah, maka tuan-tuan mereka dipaksa untuk murtad. Bagi mereka yang tidak murtad, maka akan dibunuh. Asalkan ada sedikit pun daripada simbol Islam, di rumah dia ada Quran, ada tanda kalamullah, maka tuan-tuan orang tadi akan dibunuh, dipaksa menukar agama. Tetapi indahnya agama Islam, kita menakluki negeri Mesir, kita menakluki Maghribi, Morocco, Tunisia, Afrika, tidak ada satu pun rumah-rumah ibadat orang bukan Islam yang diruntuhkan oleh orang Islam. Bahkan mereka duduk bebas mengamalkan Islam, kan? Masya Allah, dengan mengamalkan ajaran masing-masing. Sebab itulah hari ini, bila mana kita umat Islam mendapat nikmat kemerdekaan ini, maka kita wajib bersyukur pada Allah. Bila datang bulan merdeka, tuan-tuan, kita rasa Masya Allah betapa besarnya nikmat kemerdekaan. Kalau tak ada merdeka malam ni, tak boleh kita nak semayang berjemaah di masjid ini, tak bebas kita nak mengamalkan agama Allah, perintah Allah. Hari ini syiar Islam dapat ditegakkan adalah kerana berkat negara kita ni, negara yang merdeka. Jadi hadirin dan rahmati Allah, bercerita tentang perkara ini tuan-tuan, ulama bagi tahu nak meraih kemerdekaan satu perkara yang besar, pengorbanan yang besar telah dilakukan. Tetapi setelah mana nenek moyang meninggalkan kita, maka benda yang paling besar adalah bagaimana kita nak mengisi kemerdekaan ini, Masya Allah, dengan perkara-perkara yang meredhakan Allah. Kerana nikmat yang datang ini tuan-tuan, dia tak akan kekal. Kadang-kala satu nikmat yang Allah bagi, kemanisan yang Allah bagi, kalau kita tidak bersyukur, kalau kita tak pelihara nikmat tadi, maka nikmat akan bertukar menjadi azab. Sebab itu di antara doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min tahawuli ni'matika. Masya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah daripada berubahnya nikmat kepada azab. Masya Allah. Masya Allah, min zawali ni'matika. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiatika. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah perlindungan daripada hilangnya nikmat-nikmat yang telah engkau berikan kepada kami. Wa tahawuli afiatika, dan berpindahnya afiah, kesihatan kami menjadi sakit, menjadi terlantar, menjadi melarat. Sebab itu hadirin dan rahmati oleh Allah,
tanda bersyukur adalah kita mengisi nikmat ini dengan perkara-perkara yang meredhakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang putih ni masya-Allah, dia yang jajah negara kita, lepas tu dia bagi kita merdeka, lepas tu dia ajar pula kita nak menyambut merdeka ni macam mana. Kita menyambut merdeka pun cara dia orang juga, menyambut detik tahun baru pun cara dia orang juga. Sedangkan Islam, dia menawarkan kepada kita benda yang berbeza. Orang Islam menyambut nikmat Allah Ta'ala dengan cara yang berbeza. Bukan dengan pesta, bukan dengan hiburan, bukan dengan lagu-lagu, tetapi malam merdeka kita sambut dengan tangisan, kita sambut dengan istighfar, sambut dengan qiyamul lail. Kalau boleh lebih ramai setelah 60 tahun negara kita merdeka, masjid kita semakin penuh. Dan yang selalu saya ingatkan, sepatutnya kita ambil peluang adalah kita telah merdeka ini, berapa banyak orang bukan Islam yang kita boleh ajak memeluk agama Islam. Dengan berkat nikmat merdeka ini kita boleh berdakwah, mengajak orang bukan Islam di sekeliling kita, yang mana hari ini setelah 60 tahun dia menjadi jiran kita, sampai hari ini kita belum berani nak buka mulut nak menyampaikan mesej Islam kepada mereka. Sebab itulah kalau kita mengambil qiyas, ya, masya-Allah, daripada peristiwa yang berlaku dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijrah ini berlaku sebelum Fatah. Hijrah Nabi ke Madinah, tuan-tuan, berlaku sebelum Fatah Mekah. Kalau kita boleh gambarkan Fatah Mekah itu sebagai hari merdeka bagi orang Islam, kerana pada peristiwa Fatah Mekah, tuan-tuan, Nabi yang sebelum itu dihalau ke Madinah, diusir ke Madinah bersama dengan para sahabat, dapat menakluki kota Mekah dalam keadaan begitu aman. Allah Ta'ala telah bagi mimpi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Demi sesungguhnya mimpi yang Allah berikan pada Rasulnya adalah mimpi yang benar. Setelah kamu bertahun-tahun, masya Allah, berhijrah ke kota Madinah, meninggalkan kampung halaman, rindu, masya Allah, rindu dengan Mekah. Mula-mula berhijrah ke Mekah, tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Bilal menangis datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, kami rindu dengan kampung halaman, rindu dengan Mekah, ya Rasulullah. Kami rasa nak balik, tak selesa duduk di Madinah ni. Madinah macam-macam tempat yang tak baik. Madinah masa tu, tuan-tuan, cuacanya tak elok. Masyarakat Madinah pun lebih teruk daripada orang Mekah. Orang Mekah ni orang bandar, orang Madinah ni orang kampung. Banyak tidak kesesuaian dengan orang Mekah. Orang Mekah ni standard tinggi, asyraf, pemimpin-pemimpin, orang yang mulia. Maka Bilal menangis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu hijrah kita ke kota Madinah ni adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan benda main-main. Berhijrah kita meninggalkan kita kampung halaman ini perintah Allah. Jadi kita kena bersabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun angkat tangan, Allahumma habib ilainal Madinah kama ahbabtana Makkah au ashad. Ya Allah, campakkan ke dalam hati kami rindu dan cinta kepada bumi Madinah ini, sebagaimana kami menyayangi kota Mekah, ataupun lebih daripada kota Mekah lagi cinta kami kepada Madinah. Ada juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, ya Allah, sebagaimana engkau jadikan kota Mekah itu adalah tanah haram bagi Nabi Ibrahim Khalilmu, ya Allah, tanah haram bagi engkau, ya Allah, maka jadikanlah Madinah ini haram bagi tanah haram, tanah yang dihormati bagi kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perkenankan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang mulia, sebelum Nabi dapat nikmat Fatah Mekah, tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi pengorbanan yang besar telah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan senang. Bukannya hanya orang lelaki je yang berhijrah, orang perempuan, kanak-kanak. Dalam perjalanan hijrah itu berapa ramai sahabat-sahabat laki-laki perempuan yang terbunuh di tangan musuh Islam yang nak menghalang orang Islam berpindah. Duduk dalam Mekah pun kena seksa, nak lari pada Mekah pun kena bunuh. Dahsyatnya keadaan orang Islam pada zaman dulu. Susahnya menjadi orang Islam, sampai mereka mengatakan, ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah, patutkah engkau bunuh
orang Islam ni semata-mata kerana dia mengaku Rabbi Allah, Tuhan saya adalah Allah Ta'ala. Beratnya keadaan waktu itu, dan Nabi SAW tak sanggup tengok orang Islam dihina, diseksa, dibunuh. Akhirnya Allah Ta'ala beritahu, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah ni luas, maka berhijrahlah, keluarlah daripada kampung halaman. Nabi SAW sendiri keluar pada kota Mekah dalam keadaan menangis, menitik air mata keluar daripada kelopak mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berjalan 2-3 langkah, pandang ke belakang, mengalir air mata. Wahai Mekah, ma atyabaki wa ma atyaba rihaki. Wahai Mekah, alangkah eloknya engkau, alangkah mulianya engkau. Laula anna qaumi akhrajuni lama kharajtu minki abadan. Kalau bukan kerana aku dihalau, diusir oleh penduduk kota Mekah ini, aku tak pernah berniat dan tak pernah terdetik sedikit pun di hatiku untuk meninggalkan kota Mekah. Tetapi kerana memandangkan keputusan telah dibuat, Allah Ta'ala telah perintahkan orang Islam berhijrah. Pada tengah hari itu Nabi SAW mendatangi rumah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Bakar beritahu pada anak dia, Sayyidatina Asma binti Abi Bakar, wahai anak perempuanku, nampaknya hari ini Rasulullah datang ke rumah kita bukan pada waktu biasa. Nabi datang ke rumah kita ni lepas zuhur. Lepas zuhur orang tak biasa datang rumah orang di kota Mekah. Tetapi Nabi datang dan beritahu, wahai Abu Bakar, sungguhnya Allah Ta'ala telah mengizinkan kita berhijrah. Maka tuan-tuan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tanya pada Nabi, ya Rasulullah, adakah Allah Ta'ala izinkan aku mengiringi perjalananmu ke kota Madinah, Masya Allah, bersama dengan kau dalam perjalanan ini? Kadang-kadang tuan-tuan, dalam hidup kita ni, dapat bermusafir dengan orang-orang soleh pun dah cukup dah tuan-tuan. Kan, tak payah minta lebih dah. Dapat berjalan dengan dia pun dah cukup dah. Sayyidina Abu Bakar bila dengar berita Nabi beritahu Allah izinkan kita berhijrah, ditanya, wahai Rasulullah, adakah Allah Ta'ala bagi tahu yang engkau diizinkan berhijrah bersama dengan aku, Abu Bakar? Maka Nabi SAW beritahu, ya, Allah telah izinkan aku berhijrah dengan engkau. Allah sebut nama saya. Ya betul, Allah sebut nama kamu, Abu Bakar. Betapa gembiranya, bersyukurnya Abu Bakar. Ya Allah, apakah nikmat lebih besar daripada ini? Orang lain berhijrah bersendirian masing-masing, aku berhijrah ke kota Mekah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang mulia, dipendekkan cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar beritahu, ya Rasulullah, sebenarnya 6 bulan yang lalu saya dah memasang cita-cita nak berhijrah dengan Rasulullah ni. Masya Allah, saya dah beli 2 ekor unta. Jadi insya-Allah kita akan bermusafir bersama-sama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam berkorban untuk agama ni tak boleh pakai duit orang, tak boleh pakai harta orang. Walaupun kamu dah beli, tetapi saya akan bayar unta yang kamu telah belikan ini, yang kamu telah sewakan ini, maka aku yang akan bayar dia, masya-Allah, dengan duit aku sendiri. Sebab hijrah ini dengan diri dan harta sendiri, masya-Allah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Mereka yang beriman berhijrah di jalan Allah dengan diri dan harta sendiri, maka Allah Ta'ala janjikan a'zamu darajatan indallah, mereka akan mendapat seagung-agung darjat di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, itulah orang berjaya. Yubasyiruhum rabbuhum birahmatin, Tuhan mereka akan memberikan khabar gembira kepada mereka. Mereka akan dapat rahmat daripada Allah. Wa ridwanin, mereka akan dapat redha Allah. Wa jannatin lahum fiha na'imun muqim, orang yang berhijrah dia akan dapat syurga yang kekal abadi. Sebab itu tuan-tuan, amalan hijrah ni amalan sangat besar. Tetapi hari ini kita nak kaitkan dengan diri kita ni, penghijrahan dalam diri kita. Banyak orang mengaku hijrah tuan-tuan. Sekarang ni banyak orang mengaku hijrah. Kalau perempuan dulu dia nakal, dia kata saya nak berhijrah, dia pakai furdah tuan-tuan, pakai niqab, Masya Allah, bagus. Kalau orang laki-laki nak berhijrah, dulu lain, sekarang Masya Allah ditukar penampilan. Tapi ubah penampilan, ini satu langkah yang pertama tuan-tuan. Tapi tak cukup, kena sambung lagi dengan berbagai-bagai benda. Kena hiasi diri kita.
Kalau tak pandai baca Quran, tanda hijrah kita belajar baca Quran. Kalau tak pandai fardu ain, lepas hijrah kena belajar fardu ain. Masya Allah, kalau sebelum ini kehidupan kita berbeza, rumah tangga kita berbeza, lepas hijrah kena ubah. Maka tuan-tuan, sebab hijrah ni amalan yang besar, keputusan yang besar, dan Allah nak bagi pahala yang besar bagi orang yang berhijrah. Masya Allah, kita hari ini hijrah kita bukan susah pun. Hijrah kita kembali kepada fitrah, kembali pada asal. Orang Islam dah tahu semayang itu wajib, dah tahu menutup aurat itu wajib. Hijrah kita mudah, praktiskan ajaran Islam sesempurna yang mungkin sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Itu saja hijrah kita. Tak payah tinggalkan Jerantut, tak payah tinggalkan Pulau Tawar, tak payah. Duduklah di kampung kita, tapi yang kita ubahkan dalam hidup kita ni kiblat, direction. Daripada perjalanan hidup kita sebelum ini lebih ke dunia, lepas hijrah kena lebihkan akhirat. Kalau sebelum hijrah kita jahil, lepas hijrah kena jadi alim. Kalau sebelum hijrah kita banyak berseronok, lepas hijrah kena pulun untuk ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hijrah untuk umat akhir zaman. Ringan sangat, mudah sangat. Tak ada sampai korban nyawa, tak ada sampai tinggal kampung halaman. Kita bandingkan hijrah kita dengan hijrah anak perempuan Nabi Zainab binti Rasulullah dalam keadaan mengandung. Dia meninggalkan kota Mekah, maka dia kejar oleh pemuda-pemuda Bani Quraisy. Mereka telah memanah Zainab, maka Zainab jatuh daripada unta dalam keadaan mengandung. Maka akhirnya janin telah gugur, darah menyimbah di atas padang pasir. Akhirnya disebabkan kesakitan tadi menyebabkan Zainab anak perempuan Nabi telah meninggal dunia. Ini hijrah sahabat dan sahabiah. Sebab itu iman mereka real. Orang yang berkorban tuan-tuan untuk agama, iman mereka ni iman yang hakiki. Agama mereka yang mereka amalkan ada roh. Lepas tu kita tanya pada ustaz, kenapa sembahyang kita tak sama dengan para sahabat? Kenapa qiyamul lail kita tak sama dengan para sahabat? Kenapa sembahyang kita sekejap pun tak boleh nak khusyuk? Sahabat Nabi boleh sembahyang sepanjang malam dalam keadaan duduk dalam taman syurga. Dah tentu jauh langit dengan bumi. Sebab selepas kita memeluk Islam, kita tak perlu buat apa-apa susah payah pun untuk agama kita ni. Tapi sahabat Nabi semua sekali kena tinggalkan. Bahkan Allah beritahu, walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru. Orang beriman zaman dulu kalau tak berhijrah, maka Nabi Muhammad tak perlu tolong mereka selagi mana mereka tak berhijrah. Kalau orang Islam perang menang, harta rampasan perang, harta ghanimah tak layak diterima oleh orang yang tidak berhijrah. Sehingga semua sahabat-sahabat Nabi merasakan kita wajib berhijrah. Tengah malam pergi tinggalkan Madinah, Mekah tuan-tuan. Bukan mudah, perjalanan 500 km tuan-tuan. Daripada kota Mekah ke kota Madinah ni bukan highway macam zaman sekarang. Padang pasir dengan serigala, dengan makanan tak ada, dengan kenderaan tak ada. Maka tuan-tuan rahmati oleh Allah, sampailah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di kota Madinatul Munawwarah. Madinah waktu itu telah dibanjiri oleh muhajirin. Masya Allah, orang muhajirin pula tuan-tuan tak ada rumah datang. Orang Madinah ni tuan-tuan, Allah bagi mereka hati yang besar. Orang ada rumah besar, dia akan potong rumah dia, bagi separuh kepada orang muhajirin. Orang muhajirin tak ada isteri, diceraikan salah seorang isteri dia, kahwinkan dengan Masya Allah Abdul Rahman bin Auf. Masa dia datang ke kota Madinah, dia orang miskin, tapi kawan dia orang Ansar bagi kedai dekat dia. Dia berniaga, lama-lama dia jadi kaya. Sayyidina Osman datang ke Madinah miskin, tapi di masa berkat hijrah tuan-tuan, Allah jadikan Utsman ghani, Utsman orang kaya. Sampai sekarang kalau kita pergi Madinah tuan-tuan, kita akan lalu belah belakang sana satu hotel, kita tengok wakaf Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Saya kata pelik betul ya. Kita hari ni wakaf, orang Melayu kita tuan-tuan, wakaf, ayah wakaf, anak dah tuntut, anak fight di mahkamah, wakaf ayah kita ni dah terhenti sampai di situ saja kan. Tetapi wakaf Sayyidina Utsman 1400 tahun dulu sampai hari ini masih ada tanah wakaf Sayyidina Utsman di Madinatul Munawwarah. Ini tuan-tuan
Hebatnya orang Muhajirin dan Ansar. Orang Ansar Allah puji mereka, walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim. Orang Ansar menyediakan negara mereka untuk menyambut orang Islam, menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sediakan hati mereka untuk menerima saudara-saudara se-Islam, seagama dengan mereka. Hari ini kita nak sambut orang-orang Islam yang kena halau, yang kena usir hari ini. Kita tak selesa. Masya Allah, minta maaf cakap, kadang-kadang kita ni bila pandang saudara Islam kita yang cari rezeki di tempat kita ni tuan-tuan, pandangan kita tak sama. Kita rasa Islam kita ni lebih baik. Kadang-kadang sahabat kita, saudara kita daripada Indonesia datang cari di tempat makan tempat kita, Bangladesh, daripada Pakistan, kita rasa dia orang ni bukan orang kita, kan? Kita rasa dia orang ni bukan orang kita, dan kita cemburu pula kalau dia kaya, kan? Kalau orang Bangla tu pula kaya, Bangla pula boleh cari makan tempat kita. Kenapa benda ni berlaku tuan-tuan? Sebab kita hari ini berhubungan antara manusia dengan manusia di atas dasar keduniaan, bukan atas dasar agama. Orang dulu saudara seagama ni lebih kuat daripada saudara yang ada pertalian darah. Berkat pengorbanan mereka dalam Islam ni, persaudaraan ukhuwah mereka terlalu kuat, sampai orang Habasyah macam Sayyidina Bilal pun tak rasa macam orang luar. Bilal diangkat jadi muazzin di Masjid Nabi. Pengiktirafan yang Rasulullah bagi pada Sayyidina Bilal terlalu hebat. Kita payah nak iktiraf orang lain tuan-tuan. Masya Allah, Sayyidina Salman Al-Farisi, orang luar, duduk di Madinah, diangkat darjat dia tuan-tuan oleh orang Islam. Pandangan dia didengar oleh Nabi SAW. Suhaib Ar-Rumi, orang putih, beriman dengan Nabi SAW. Nabi SAW muliakan dia tuan-tuan. Suhaib Ar-Rumi, ke atas Suhaib Allah turunkan ayat Quran, wa minan nasi may yashtari wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Bila mana orang Islam duduk di Madinah dengan penuh kasih sayang, tak ada iri hati, tak ada hasad dengki di kalangan orang Islam, kehidupan orang Islam sangat indah tuan-tuan mulia, maka akhirnya Allah Ta'ala bagi kekuatan pada orang Islam. Kekuatan orang Islam ni tuan-tuan, bila mana mereka berkasih sayang, bersatu padu tuan-tuan, bersama dengan mereka ada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang Islam di Madinah semakin kuat. Kekuatan ukhuwah Islamiyah semakin kuat. Suasana di Masjid Nabawi semakin kuat. Seluruh Madinah telah beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ubah ekonomi yang dulunya dipegang oleh orang Yahudi, telaga-telaga yang dulunya dimonopoli oleh Yahudi, Allah runtuhkan ekonomi orang bukan Islam. Bila mana orang Islam ni tuan-tuan, mereka menghidupkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hidupkan masjid mereka hidup. Sebab tu hari ini kalau kita nak kukuhkan ekonomi, hari itu kita lancarkan BMF tuan-tuan, Buy Muslim First, beli produk orang Islam dulu tuan-tuan. Kempen ini tak akan berjaya selagi mana masjid kita tak penuh 100% orang Islam lelaki akil baligh datang memakmurkan masjid. Allah Ta'ala akan runtuhkan ekonomi orang bukan Islam. Bukan kita nak runtuhkan tuan-tuan, tapi kalau kita nak menguasai ekonomi ni tuan-tuan, kita kena tiru macam mana amalan orang Madinah tuan-tuan. Sampel dah ada, contoh dah ada. Bukan perlu ambil model lain. Bukan kita keluarkan orang dalam masjid ni pergi ke pasar, tidak. Sedangkan kita kena bangun orang dalam masjid ni dengan kekuatan, sehingga akhirnya orang pergi ke pasar rasa macam pergi ke masjid. Di zaman Nabi SAW, Madinah Al-Munawwarah tuan-tuan, Masya Allah, satu hari bila azan berkumandang, sahabat tak salah saya Abdullah bin Mas'ud, dia pergi ke pasar nak tengok macam mana suasana pasar di Madinah waktu itu tuan-tuan. Bila azan berkumandang, terus semua orang tinggalkan kedai, tinggalkan pasar, semua pergi bergegas ke masjid. Orang Arab zaman dulu ditinggal gitu je, tak tutup kedai, dia tak payah tutup, tak ada orang curi. Pergi tuan-tuan, semua berduyun-duyun
azan berkumandang, semua tinggal. Maka Abdullah bin Mas'ud kata, inilah suasana yang Allah sebut dalam Quran, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Laki-laki yang mana perniagaan dan jual beli tidak melalaikan dia daripada berzikir pada Allah Ta'ala, wa iqamis salah wa ita'iz zakah, daripada menegakkan salat dan membayar zakat. Ya khafuna yawman tataqallabu fil qulub wal absar. Orang yang berniaga ni, dia takut pada hari akhirat. Orang berniaga zaman sahabat Nabi dulu, dia berniaga dalam keadaan takut, kalau aku tak jujur, tak amanah dalam perniagaan, di hari akhirat esok aku akan menderita, aku akan susah payah. Maka kalau tuan-tuan suasana ini hidup dalam peniaga-peniaga kita, barulah Allah SWT akan ubah ekonomi. Orang bukan Islam akan kembali ke tangan orang Islam. Kalau tidak, kita akan tengok suasana negara Islam yang majoriti, tetapi ekonominya dikuasai oleh orang bukan Islam, disebabkan kesilapan orang Islam hari ini meninggalkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, Allah Taala telah beri kemuliaan pada para sahabat. Bila sahabat Nabi jaga agama, Allah Taala pelihara kehidupan dunia mereka. Tapi kalau kita tinggalkan agama, belakangkan agama, tengah berniaga, waktu azan berkumandang, tak ada hal, ini baru awal waktu, kita boleh lewatkan sembahyang kita sampai 5 minit sebelum nak masuk waktu asar. Tuan-tuan yang mulia, kalau kita belakangkan Allah dalam kehidupan kita, tuan-tuan, tak ada sebab Allah Ta'ala nak muliakan kita. Allah janji kepada kita, kita pun baca dalam surah, dalam doa kunut. Dalam doa kunut kita baca apa? Wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. La yadhillu man walait. Ya Allah, tak akan hina orang yang mengutamakan Allah dalam kehidupan dia. Orang yang mendulukan Allah dalam kehidupan, dia tak akan pernah dihina oleh Allah. Wala ya'izzu man adait. Dan Allah Ta'ala tak pernah memuliakan orang yang menjadi musuh Allah. Orang yang berlawan dengan Allah, yang derhaka pada Allah, tak pernah mulia. Hari ini banyak remaja-remaja kita mengadu. Kadang-kadang banyak orang PM saya, orang lelaki, orang perempuan, tak kira lah tuan-tuan, Ustaz, kenapa hati saya tak tenang? Hati saya gelisah. Ada tak doa penenang hati? Tuan-tuan yang mulia, sebenarnya gelisah yang datang dalam hati orang Islam ni, sebenarnya tuan-tuan, orang Islam tak patut gelisah. Orang bukan Islam patut gelisah. Orang Islam tak patut gelisah. Sebab orang Islam ni hidup dalam ketenangan, dalam kebahagiaan. Bila orang Islam mengadu gelisah, tuan-tuan, fahamlah kita di sana ada kekurangan dari segi hubungan dia dengan Allah. Hubungan tuan, hubungan puan dengan Allah sedang ada masalah ni. Kan? Satu orang menangis jumpa saya, Ustaz, saya suami isteri, gaji besar, pangkat tinggi, kerja di jabat kementerian yang besar lah di Putrajaya, tuan-tuan. Tapi kenapa hidup kami hari-hari bergaduh, hari-hari bergaduh, sampai tak ada kebahagiaan dalam hidup ni. Nak keluar tadi pun bergaduh dengan isteri. Saya kata, bang, minta maaf cakap, saya tak terus direct. Saya pun pernah mengalami benda yang abang alami ni, Masya Allah. Kita tak payahlah direct cakap dia abang ni. Saya pun pernah mengalami ujian daripada Allah sebagaimana abang diuji. Tapi saya tengok, bila saya jumpa satu orang tuan guru di Thailand, dia kata mudah je. Dia kata, masalah engkau dengan bini engkau ni, penyelesaian dia adalah apabila engkau baiki diri engkau sendiri. Bila kita dapati dalam hidup kita banyak masalah, sebenarnya hubungan kita dengan Allah sangat longgar waktu itu. Dah lama tak baca Quran kan? Berapa lama dah abang tak pergi masjid? Lama dah Ustaz. Abang pergilah masjid. Berapa lama tak baca Quran? Lama dah Ustaz. Berapa lama tak berzikir? Lama. Berapa lama tak buat ini, tak buat ini, tak solat tahajud? Lama. Lama sangat. Kalau begitu abang tak payah baiki apa-apa pun dalam hidup abang baiki diri abang saja. Sebab Nabi SAW beritahu, man aslaha fima bainahu wa bainallah, siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, aslahallahu fima bainahu wa baina khalqihi, pasti dan pasti Allah Ta'ala akan perbaiki hubungan dia sesama makhluk.
Kalau satu orang bergaduh dengan jiran, bergaduh dengan anak, bergaduh dengan bini, bergaduh dengan keluarga, dengan mak mentua, sebenarnya tuan-tuan, yang banyak bergaduh ini tuan-tuan kerana hubungan sangat-sangat longgar. Tapi kalau hubungan Allah dengan Allah rapat, Allah janji dalam Quran, innal ladzina amanu wa amilus salihat saya ja'al lahumur rahman wudda. Orang yang beriman dan beramal soleh, Allah campakkan kasih sayang, kemesraan di antara mereka. Walaupun tak ada duit. Sahabat Nabi mana ada kaya, rumah mereka berapa kadang-kala tak ada makanan. Satu hari tuan-tuan, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala balik daripada jihad fi sabilillah, duduk terbaring dalam keadaan lapar. Makanan tak ada di rumah, Masya Allah. Kita kalau lapar balik-balik rumah, Masya Allah, isteri dah masak macam-macam lauk ada. Sahabat Nabi dah lah berjihad, tinggal anak bini berbulan-bulan, balik ke rumah makanan tak ada. Wahai Fatimah, apa makanan yang ada? Tak ada, wahai kekandaku. Maka kata Sayyidina Ali, wahai Fatimah, pergilah rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan, jumpa ayah kamu, kan, jumpa pak mentua saya, beritahu pada Nabi SAW kami perlukan sedikit makanan. Masa tu dengar cerita, kata Nabi SAW ada 6 ekor kambing di rumah dia. Masa tu ada orang sedekah, Masya Allah, bolehlah dapat makan kambing hari ni. Tak dapat banyak, kan, satu kaki kambing pun dengan kambing pun, lamb shank pun kira sedap dah, Masya Allah. Tuan-tuan mulia, sampai di rumah Rasulullah SAW, masa tu Jibril AS pun turun. Jibril AS beritahu pada Nabi SAW, wahai Muhammad, Allah baru turunkan satu amalan yang sangat mulia, sangat besar. Itu Allah hadiahkan 6 kalimah kepada kamu dan untuk umatmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kalimah itu? Allahumma ya awwalal awwalin, wa ya akhiral akhirin, wa ya rahimal masakin, wa ya dzal quwwatil matin, wa ya arhamar rahimin. 6 kalimah ini kalau siapa baca, Allah selesaikan semua masalah dia dalam hidup dia. Fatimah datang ke rumah Nabi. Nabi tahu anak perempuan di dalam keadaan lapar. Tapi tuan-tuan yang mulia, Nabi tanya, sekarang ni ada 2 tawaran. Fatimah nak kambing 6 ekor ke nak 6 kalimah yang malaikat Jibril AS ajarkan? Dia kata, Masya Allah, wahai ayahanda, saya tak jadi nak ambil kambing tadi, saya ambil 6 kalimah ini, Masya Allah. Ulama bagi tahu macam mana orang tengah lapar boleh lupakan kelaparan. Sebab ulama bagi tahu kesungguhan para sahabat Nabi, laki-laki dan perempuan, untuk raih kejayaan di alam akhirat, menyebabkan mereka sanggup lupakan kemiskinan, kelaparan sewaktu mereka berada di dunia ni, Masya Allah. Balik ke rumah tuan-tuan, Sayyidina Ali tanya, tak bawa apa-apa ke daripada rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai kekanda, tadi masa adinda sampai di rumah ayah, ayah kata bagi pilihan, malaikat Jibril AS ajar 6 kalimah ini. Siapa baca kalimah ini, dia akan mendapat apa saja yang dia kendaki dalam kehidupan dia di dunia dan di akhirat. Maka adinda buat keputusan untuk tolak kambing yang nak diberi oleh Rasulullah. Adinda ambil 6 kalimah ini, Masya Allah. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala puji Fatimah radhiyallahu ta'ala, wahai isteriku, Masya Allah, zahabta li ajli dunya wa ataita bil akhirah. Engkau pergi untuk dapatkan dunia daripada ayahmu, tetapi kamu balik ke rumah kita pada hari ini, kamu bawa akhirat. Kamulah isteri yang bijak. Kamulah isteri yang bijak. Sebab itu tuan-tuan mulia, sahabat Nabi dulu berjaya, dia mulia sebab dia kejar akhirat. Maka Allah Ta'ala tundukkan dunia beserta isi-isinya tuan-tuan di bawah tapak kaki para sahabat. Bukan perlu belajar tinggi-tinggi sampai masuk universiti nak menakluk dunia ni tuan-tuan. Kalau orang Islam nak menakluki dunia, tuan-tuan mulia, kedepankanlah, utamakanlah akhirat dalam kehidupan kita. Bawa anak-anak kita pada akhirat. Jangan asyik duk brainwash dia, kena jadi kaya, kena jadi jutawan, kena jadi berjaya, kena begini anak-anak kita. Tidak. Baru ni tuan-tuan saya pergi Mersing, cerita sikit tuan-tuan. Masa pergi tu seronok dah tuan-tuan, mandi-mandi semua dah siap.
Macam-macam kita makan dekat Pulau Besar Mersing, cantik tuan-tuan. Masa nak balik tu tuan-tuan, orang dah beritahu, Ustaz, kalau nak balik, balik sebelum Zuhur. Ombak dia kat sana tu kecil lagi. Tapi kalau balik lepas Zuhur, ombak sangat besar, bahaya bawa anak-anak ni. Tapi kerana kita ramai, tak apalah, kita balik lepas Zuhur lah, insya-Allah taala. Masa balik tu tuan-tuan, ombak terlalu besar. Semua orang dalam keadaan ketakutan masa tu, termasuk saya lah, masya-Allah. Cuba-cuba nak tenangkan hati. Habis jugalah Yasin satu surah kita baca tuan-tuan. Ada sahabat saya kata, satu orang imam besar masjid, dia kata kalau ada bacaan lebih hebat pada kalimah la ilaha illallah, saya baca doa tu Ustaz, nak selamatkan diri, masya-Allah. Waktu itu saya terbayang satu keadaan dia, ya Allah, anak 2 orang di tangan, isteri saya pegang anak 3 orang, yang anak-anak yang besar pegang adik-adik. Semua dah pakat terbaring belaka dah, yang muntah-muntah, semua menggigil ketakutan. Saya terbayang, ya Allah, kalau berlaku apa-apa ni, aku dah tak pandai berenang. Kalau berlaku apa pula, anak mana satu dulu nak selamatkan? Yang bonsu ke, yang tengah ke, hak sulung ke, nak selamat ke bini ke dulu? Kalau kita selamat, anak 8 orang, campur isteri 9 orang, tak fikir dah nak selamatkan orang lain, kawan-kawan lain. Saya terbayang, ya Allah, kalau dekat dunia ni aku tak pandai berenang pun, aku tak mampu, tak tahu sama ada aku boleh selamatkan diri aku ataupun tidak kalau berlaku apa-apa kemalangan pada hari ini. Bayangkan nanti, ya Allah, di alam akhirat, nak melintas di atas siratal mustaqim yang begitu luas, yang begitu jauh. Pada hari itu, anak mana satu aku nak tarik tangan dia? Isteri ke dulu, anak bonsu ke dulu, anak nombor 1 ke dulu, nombor 2, nombor 3? Kalau aku nak selamatkan diri sendiri pun tak tahu lagi selamat ke tidak. Sampai ke seberang sana, macam mana, ya Allah, aku nak selamatkan anak dan isteri aku daripada api neraka, ya Allah. Teringat waktu itu, ya Allah, di dunia ni kalau tak pandai berenang, tak pandai menyelam, lemah dalam laut tuan-tuan, habislah satu keluarga kita. Begitulah juga tuan-tuan kita hari ini dalam perjalanan menuju ke alam akhirat. Kalau kita tak ambil perintah Allah dan sunnah Nabi, tak bawa pedoman ini tuan-tuan, semua sekali tenggelam dalam lautan api neraka, semua sekali karam. Jadi tuan-tuan yang mulia, bila sahabat Nabi letak akhirat di depan, sampai satu masa Allah tak lebih tahu, kamu dah layak menakluki dunia pada hari ini. Oleh kerana itu aku izinkan mula-mula sekali pergi tawan kota Mekkatul Mukarramah tuan-tuan. Bila Rasulullah SAW dapat mimpi tuan-tuan, la tadkhulunal masjidil haram insyaallah aminina muhalliqin, kamu akan dapat masuk Masjidil Haram dalam keadaan aman, muhalliqin ru'usakum wa muqassirin, kamu boleh buat tahallul, bawa masya-Allah, selesaikan umrah kamu, selesaikan haji kamu, kamu akan gunting rambut kamu, kamu akan cukur kepala kamu. Tuan-tuan yang mulia, pada tahun yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, Nabi SAW dengan para sahabat bergerak daripada kota Madinah balik semula ke kota Mekah tuan-tuan. Orang Mekah masa itu dah tak mampu nak buat apa-apa lagi dah. Orang yang handal-handal, panglima-panglima, orang yang kerah-kerah hati, seperti Hindun, seperti Ummu Hakim, seperti Ikrimah bin Abi Jahal, seperti Abu Sufyan, seperti Wahsy bin Harbin, seperti Umar bin Al-As. Ini antara sahabat Nabi yang paling akhir sekali memeluk Islam sebelum Nabi tawan kota Mekah tuan-tuan. Bila dengar Nabi dengan tentera sahabat dalam perjalanan nak menuju ke kota Mekah, semua ketua-ketua ni ada yang lari pergi ke negara lain, ada yang terpaksa datang di hadapan Nabi SAW untuk serah diri, untuk beriman pada Allah Ta'ala. Tak ada tempat nak lari pada Islam dah. Hindun pernah bersumpah, mustahil Hindun akan memeluk agama Islam, Hindun tak akan memeluk Islam. Tetapi dia kata kalau ada yang mungkin memeluk Islam, mungkin unta Hindun masuk Islam, tapi mustahil Hindun akan masuk Islam. Dia telah bersumpah, dia punya benci pada Islam. Dia pernah makan jantung Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala kerana marah sangat dengan Sayyidina Hamzah yang telah membunuh abang dia tuan-tuan.
tetapi Allah buat keputusan apabila Allah telah menghendaki yuridullahu an yutfi'u yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Manusia cuba padamkan nur Islam ini dengan mulut-mulut mereka, dengan propaganda fitnah dan sebagainya. Wallahu mutimmu nurihi, Allah Ta'ala akan sempurnakan nur dia walau orang kafir tak suka. Sampai satu tahap nur Islam, lautan cahaya Islam telah mula membanjiri seluruh dunia, bermula daripada kota Makkahul Mukarramah. Abu Sufyan datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Datang Umar bin Al-As radhiyallahu anhu. Umar bin Al-As datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, dosa aku ni banyak, aku telah menjadi penghalang Islam. Mungkinkah Allah telah ampunkan dosa saya, penjahat macam saya ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, wahai Umar bin Al-As, aku hairan orang cerdik macam kau pun lambat masuk Islam, ya. Lambat nak mengenali kebenaran Islam, Masya Allah. Yalah, wahai Rasulullah, saya ni memang bebal, memang lembab, memang bodoh, tapi ada ruang keampunan untuk orang macam saya. Nabi SAW beritahu, ala ta'alamu annal Islam yajubu ma kana qablahu. Islam akan mengampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Sekali saja engkau mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, semua kesalahan kamu sebelum ini, menyusahkan orang Islam, halau orang Islam, membunuh orang Islam, semua diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Al-As pun masuk Islam. Ummu Hakim, menantu Abu Jahal, pun memeluk Islam. Dia tengok suami dia lari naik kapal nak pergi ke Yaman. Ikrimah bin Abi Jahal kata, aku lebih rela mati di negara lain daripada negara Islam. Aku tak rela dipaksa menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia lari sampai tengah laut, datang ombak besar, sampai dia rasa memang kapal dia dah nak karam dah, teruk sangat dah ni. Ditanya pada kelasi-kelasi, apa doa yang patut aku baca untuk selamatkan diri aku daripada binasa pada hari ini? Kelasi kapal beritahu, bacalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Ikrimah, aku nak lari pada Islam, rupanya dalam kapal pun Islam dah masuk. Allahu Akbar. Akhirnya tuan-tuan, Ikrimah balik semula ke tepi pantai. Isteri dia sambut, wahai Ikrimah, aku dah ambil perjanjian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau suami aku balik, Rasulullah tak akan bunuh dia. Aku telah beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Terperanjat Ikrimah, isteri aku pun dah masuk Islam. Kan? Aku lari pada Islam, isteri Islam dah masuk dalam diri isteri aku. Malam itu dia nak bersama dengan isteri dia. Isteri dia tolak. Abang tak halal bagi saya selagi abang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah heran dia, agama apa ni sampai isteri pun tak mau bersama dengan suami. Allahu Akbar. Aku kena cepat-cepat masuk Islam. Keesokan pagi Ikrimah kata, aku nak datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berita tadi sampai ke pendengaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bentangkan kain serban dan Nabi pesan dekat sahabat-sahabat, nanti Ikrimah datang, jangan sebut tentang kejahatan Abu Jahal dah buat macam-macam dekat kita. Jangan hina dia kerana menyakiti orang hidup sama dengan menyakiti orang mati. Ikrimah pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahsy bin Harbin yang bunuh Sayyidina Hamzah pun datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, orang jahat macam saya ni diampun ataupun tidak? Nabi diam. Allah turunkan wahyu, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Taala tidak mengampunkan dosa syirik kepada Allah. Selain daripada syirik, semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Wahsy, ayat ni begitu indah, tetapi hati saya belum terbuka untuk beriman pada Allah. Sahabat-sahabat kata, engkau ni banyak songel betul lah. Dah lah, sebelum ni kau dah macam-macam kes, kami cari engkau lama dah lepas kau bunuh Hamzah ni. Patutnya hari ni kau datang, kami penggal je kepala engkau ni. Banyak pula engkau punya cerita. Allah dah bagi ayat ni, terima je lah. Tak, dia kata saya nak beriman pada Allah secara sukarela. Allah pun turun ayat yang kedua.
illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Melainkan mereka yang beriman, bertaubat dan beramal soleh, maka Allah Ta'ala akan terima taubat dia. Dia kata ayat ni pun sedap, tapi saya belum terbuka, minta maaf, hati saya belum ikhlas nak beriman pada Allah. Allah yang maha pengasih, maha penyayang, nak sambut hamba-hamba dia ni beriman pada Allah. Sebab itu tuan-tuan, sahabat Nabi ni dia gunakan peluang nikmat yang Allah bagi, nikmat merdeka, nikmat apa pun, untuk tarik orang masuk Islam. Ini sebenarnya tuan-tuan, syukur yang sebenar di atas nikmat merdeka ni, apabila kita ni orang Islam, terutama yang ada dalam masjid ni tuan-tuan, kita kena tarik seramai mungkin orang asli di keliling kita, orang Hindu, orang mana tuan-tuan, tarik mereka, bawa mereka kepada Islam tuan-tuan. Itu tanda kesyukuran yang sebenar di atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Maka tuan-tuan, Wahsy kata, ya Rasulullah, ayat ni pun sedap, tapi belum terbuka lagi. Allah pun turun lagi ayat yang ketiga, wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba. Siapa yang bertaubat dan beramal soleh, Allah Ta'ala akan tukarkan dia punya dosa dia kepada kebaikan. Wah, semua dosa-dosa sebelum ini Allah tukar jadi pahala belaka. Dia kata ayat ni pun belum mampu membuka pintu hati saya. Akhirnya Allah turun ayat yang kelima tuan-tuan, memujuk Wahsy bin Harbin. Allah telah beritahu, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-Ku yang telah berputus asa, yang kecewa terhadap diri sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, Allah ampun seluruh dosa kamu. Innahu huwal ghafurur rahim, Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nak dakwah orang pun Allah Ta'ala bagi ayat yang begitu lembut tuan-tuan, bercakap dengan musuh Islam ni tuan-tuan. Akhirnya Wahsy bin Harbin kata, dengan ayat ini aku menjadikan engkau Muhammad sebagai saksi, asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Lepas ini aku berjanji, sebanyak mana aku telah rosakkan Islam, aku telah halang kemajuan Islam, sebanyak itu lepas aku masuk Islam, aku akan korban seluruh jiwa raga aku untuk memartabatkan Islam. Akhirnya Wahsy bin Harbin gugur syahid dalam sebuah peperangan bersama dengan Musailamatul Kazzab. Begitu juga anak Abu Jahal akhirnya gugur syahid dalam sebuah peperangan. Tuan-tuan yang mulia, Nabi SAW masuk dalam kota Mekah tuan-tuan. Masa Nabi dalam perjalanan nak masuk ke kota Mekah, nak menakluki, nak menawan kota Mekah, Allah Ta'ala bagi nasihat pada Rasulullah SAW. Bila kita menang, orang Islam menang, selama ini kita susah, kita menderita, kita miskin, kita dihalau. Bila kita menang, kita jangan balas keburukan dengan keburukan. Kita kena balas kebaikan, keburukan dengan kebaikan. Kalau ikut tuan-tuan Nabi ni nak balas dendam, banyak orang yang DM, yang dia boleh target sebelum dia masuk kota Mekah, bunuh orang ni. Kalau Nabi ni pendendam tuan-tuan. Tapi Nabi SAW masuk ke kota Mekah, Allah bagi nasihat, idza jaa nasrullahi wal fath, bila kamu datang, apabila datang pertolongan Allah dan penaklukan, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, hari itu kamu akan tengok manusia berduyun-duyun nak masuk Islam. Semua orang datang, dah takut tuan-tuan, semua pakat datang serah diri nak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu wahai Muhammad, jangan sombong, jangan angkuh, jangan riak, jangan takabur, jangan dendam. Tapi sebaliknya apa yang kamu kena buat? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbih, memuji Allah. Nabi masuk dalam kota Mekah, Nabi baca zikir la ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wastaghfir, minta ampun pada Allah. Kemenangan Islam
bukan disebabkan engkau wahai Muhammad, bukan disebabkan pengorbanan sahabat-sahabatmu wahai Muhammad, tapi kemenangan Islam disebabkan adalah pertolongan daripada Allah Ta'ala dengan izin Allah, bukan dengan kehebatan kamu. Lupakan pengorbanan kamu, lupakan kelaparan kamu, lupakan kamu telah dihalau, tetapi kamu kena ingat kemenangan Islam pada hari ini adalah semata-mata dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi masuk dalam kota Mekah dalam keadaan menangis, malu pada Allah. Aku tak buat apa-apa pun ya Allah, engkau bagi kemenangan pada kami wahai Allah. Nabi menangis. Tuan-tuan yang mulia, sampai di dalam kota Mekah, Sayyidina Umar bagi tahu pada orang Mekah, hati-hati kalian semua. Dulu korang dah buat macam-macam dekat kami, hari ini hari kemenangan Islam. Kamu tengok apa yang Nabi SAW akan buat pada kamu. Dulu kamu telah halau Rasulullah, kamu telah hina Rasulullah. Hari ini bersiap sedialah kamu, kepala kamu akan dipenggal. Nabi SAW dengar berita ini. Wahai Rasulullah, Umar telah bagi amaran untuk takut-takutkan orang Mekah. Nabi SAW panggil, wahai Umar, kemari kamu. Apa yang kamu telah sampaikan pada orang Mekah, aku dengar kau menakut-nakutkan mereka. Ya Rasulullah, aku telah bagi tahu kepada mereka yang sesungguhnya Rasulullah SAW akan masuk menawan kota Mekah dan akan memancung kepala mereka. Nabi SAW tiba-tiba menangis, tuan-tuan. Nabi SAW beritahu, wahai Umar, Allah Ta'ala tak pernah hantar aku ni untuk membalas keburukan dengan keburukan, tetapi sebaliknya pada hari ini aku tak akan kata walau sepatah perkataan untuk menyakitkan hati orang yang pernah menghina aku, yang pernah mematahkan gigi geram aku, orang yang pernah meletakkan najis unta di atas belakang aku, orang yang pernah ludah aku dulu, yang pernah halau aku. Aku tak akan buat apa-apa pada mereka. Aku hanya mampu mengulangi kata-kata Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam, adik-beradik dia telah usaha untuk bunuh dia, campak dia dalam telaga buta, perigi buta, nak bunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Ulama kata masa dia jatuh dalam telaga, kepala Nabi Yusuf alaihissalam terkena batu, pecah kepala Nabi Yusuf, berdarah. Waktu itu tuan-tuan, malaikat Jibril alaihissalam datang berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kami nasihatkan kamu dengan 3 nasihat, wahai Yusuf. Yang pertama, cerita tentang adik-beradik kamu ni nak bunuh kamu ni, kamu jangan cerita pada siapa-siapa pun di kalangan orang keliling kamu, sampai bila-bila. Masya Allah, kamu rahsiakan benda ni. Boleh? Nabi SAW kata boleh, insya-Allah. Saya tak akan ceritakan keburukan adik-beradik saya, keburukan keluarga saya pada sesiapa pun. Yang kedua, wahai Yusuf, ingat, satu hari nanti adik-beradik kamu akan datang untuk minta pertolongan daripada kamu. Kamu boleh tolong mereka balik. Maka kata Nabi Yusuf, aku berjanji, kalau aku senang satu hari nanti adik-beradik aku datang minta tolong, aku akan tolong mereka, aku akan selesaikan hajat mereka. Yang ketiga, wahai Yusuf, nanti mereka akan datang mengaku kesilapan mereka nak bunuh kamu. Pada hari itu bolehkah kamu maafkan kesalahan mereka? Yusuf alaihissalam beritahu, aku akan maafkan kesalahan mereka. Sebab itu bila adik-beradik Yusuf alaihissalam datang ke Mesir, mereka tanya pada Nabi Yusuf, qalu a innaka la anta Yusuf, engkau kah Yusuf? Nabi Yusuf kata, qala ana Yusuf, akulah Yusuf. Wa za akhi, ini adik saya Bunyamin. Qad mannallahu alaina, Allah telah bagi nikmat yang banyak kepada kami. Nabi Yusuf, tuan-tuan, lama duduk dalam penjara, tapi keluar pada penjara malu nak sebut pada Allah pengorbanan dia untuk agama. Cuma yang disebut nikmat Allah ke atas diri dia. Allah angkat dia jadi menteri di negeri Mesir, tuan-tuan. Maka akhirnya adik-beradik dia kata, qalu tallahi laqad atharakallahu alaina, memang betul lah Allah telah muliakan engkau lebih daripada kami wahai Yusuf. Kami cuba nak hinakan kamu, nak bunuh kamu, tapi Allah angkat kamu. Wa in kunna la khatiin, kami dah banyak buat silap, buatlah apa saja pada kami. Apa kata perkataan Nabi Yusuf alaihissalam pada hari itu? Nabi Yusuf alaihissalam beritahu pada abang-abang dia, la tathriba alaikumul yaum, hari ini tak ada satu kata celaan pun, tak ada marah sikit pun di hati aku, tak ada dendam sikit pun di hati aku terhadap kalian semua. Aku telah maafkan semua kesalahan kamu.
Tuan-tuan, akhirnya tuan-tuan, Nabi SAW beritahu, hari ini aku akan ulangi kata-kata Yusuf alaihissalam, wahai umatku, la tasriba alaikumul yaum. Tak ada sikit pun marah daripada hati seorang Rasul kepada umat dia. Tak ada sikit pun benci di hati Muhammad kepada orang Mekah. Muhammad tak akan membenci kalian. Kalian adalah umat aku yang aku cintai sampai bila-bila. Tuan-tuan yang mulia, Nabi SAW iklankan, siapa-siapa yang belum beriman tapi bersembunyi di rumah Abu Sufyan, man dakhala baita Abu Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, dia terselamat. Ini tuan-tuan pengisian kemerdekaan, iaitu kita tak akan berlaku zalim pada orang-orang yang tidak beriman pada Allah Ta'ala. Kita tak akan menyakiti mereka dengan kata-kata kita. Bahkan kita maafkan semua kesalahan-kesalahan yang orang tidak beriman pernah buat pada kita. Maka tuan-tuan, pada malam di mana pada hari itu Nabi SAW, sada di antara sahabat telah rampas kunci Kaabah daripada Osman bin Talhah, tuan-tuan. Akhirnya Nabi beritahu pulang balik kepada tuan dia. Nabi SAW buka pintu Kaabah. Nabi suruh bersihkan semua berhala-berhala, patung-patung, keluarkan daripada dalam Kaabah. Nabi masuk, Nabi sembahyang sunat 2 rakaat, tuan-tuan. Dan Nabi SAW telah buat tawaf, Masya Allah, sehingga daripada pagi sampai ke malam. Pada malam hari, tuan-tuan, orang bukan Islam, dia tengok daripada celah dinding mereka, bila orang Islam menang, bila orang Islam mencapai kemerdekaan, kejayaan, apa orang Islam buat? Mereka mengintai daripada dinding rumah mereka. Mereka melihat sahabat-sahabat Nabi bergantung di kelambu Kaabah, berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah hidayah kepada sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang belum lagi beriman kepadamu, ya Allah, berilah hidayah kepada mereka, ya Allah. Terharu orang bukan Islam. Ya Allah, begitu indahnya Islam, begitu hebatnya orang Islam. Di saat mereka mencapai kemenangan, mereka sedikit pun tidak menyakiti kami, bahkan mereka mendoakan hidayah untuk kami. Marilah sama-sama, tuan-tuan, menyambut kita malam merdeka dengan mendoakan, biarlah Allah pilih musuh-musuh Islam, orang yang sangat membenci Islam. Masya Allah, semalam di hotel di Kuala Lumpur terserempak dengan satu orang ahli parlimen yang hero dalam parlimen, tuan-tuan, kan? Pandai bercakap macam-macam. Ini kata kita berjalan, kita jumpa dia pula. Masya Allah. Doakan hidayah untuk siapa saja, tuan-tuan. Doakan hidayah untuk saudara mara kita, adik-beradik kita. Doakan hidayah untuk orang yang suka pada Islam. Doakan hidayah untuk orang yang tak suka pada Islam. Itu tanda kesyukuran kita mendapat nikmat kemerdekaan. Sampai keesokan hari, semua orang yang masih lagi belum beriman pada Allah Subhanahu wa taala, semua sekali pagi esok, tuan-tuan, datang menghadap Nabi SAW. Akhirnya semua mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah kejayaan yang sebenarnya, tuan-tuan. Itulah kebanggaan. Kita bukan nak sambut merdeka, kita kibarkan jalur gemilang. Itu bukan tanda berjaya lagi. Tanda berjaya bila kita berjaya bawa 45% lagi orang bukan Islam dalam negara kita ni masuk Islam. Itulah tanda kita bersyukur di atas nikmat kemerdekaan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Allah izinkan kita ni banyak kampung-kampung orang asli di keliling kita, tuan-tuan. Kita boleh jumpa dia orang, tak berani nak jumpa orang hebat-hebat, jumpa orang asli. Tawan hati mereka, pujuk mereka untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Di Ulu Tembeling berapa banyak orang asli, tuan-tuan. Kalau kita tak ada fikir benda ni, tuan-tuan, kita biarkan, lama-lama mereka akan jadi musuh kepada kita. Hadirin dan rahmati oleh Allah, akhirnya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran apa orang Islam akan buat kalau dia mendapat sesebuah negara, mendapat pemerintahan. Bagaimana dia akan mengisi pemerintahan dia, tuan-tuan. Allah SWT sebut, inna fatahna laka fatham mubina. Kami akan bagi penaklukan yang nyata kepada Nabi Muhammad. Selepas daripada menakluki Mekah, lepas pada tu Nabi dengan sahabat menakluki berbagai-bagai negara. Menakluki Fatah Mesir, Fatah negeri Syam, Fatah Afrika, Fatah negara-negara Arab. Semua sekali akhirnya satu-satu. Selepas daripada itu, tuan-tuan, momentum daripada gelombang kebangkitan Islam bukan di Mekah saja, akhirnya sampai ke seluruh dunia, tuan-tuan. Allah beritahu liyaghfira lakallah,
tujuan Allah bagi penaklukan ni pada orang Islam, Allah nak ampunkan dosa kamu. Yaghfir lak Allahumma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar wa yutimmu ni'matahu 'alaik. Allah nak sempurnakan nikmat pada orang Islam. Wa yahdiyaka siratan mustaqima. Allah nak bimbing kita ke jalan yang lurus. Wa yansuraka Allahu nasran aziza. Allah akan bagi pertolongan padamu wahai Muhammad dengan pertolongan yang sepenuh-penuhnya. Selepas daripada hari itu tuan-tuan, Nabi SAW hantar rombongan-rombongan para sahabat untuk berdakwah ke seluruh dunia. Mekah, Madinah semua dah beriman pada Allah. Sekarang hantar ke Jaziratul Arab. Semua negara Arab ni perlu diislamkan. Itu fikir seorang pemimpin pada zaman Nabi SAW. Nabi fikir, aku punya kerasulan tak akan sempurna kalau orang Mekah, Madinah saja beriman pada Allah. Allah hantar aku, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nazira wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami menghantar engkau wahai Muhammad untuk bawa rahmat Islam ni ke seluruh alam. Tuan-tuan yang mulia, Nabi SAW telah gerakkan jemaah para sahabat ke seluruh dunia untuk sebarkan Islam. Sahabat Nabi dah dapat kemanisan, dah rasa kemanisan nikmat dapat Fatah Mekah ni tuan-tuan. Rasa nak takluk lagi orang lain. Kesian orang yang tak beriman pada Allah ni tuan-tuan. Kalau kita tak kongsi nikmat Islam dengan mereka, berarti yang zalim bukan orang kafir, yang zalim adalah orang Islam. Yang zalim adalah kita. Sebab itu hari ini bila saya berguru dengan satu orang alim daripada India bernama Maulana Abdul Kalim Siddiqi, dia kata, apa dosa orang Islam buat di akhir zaman ni tuan-tuan, yang menyebabkan Allah Ta'ala uji kita? Ada orang Islam kena halau, ada orang Islam kena bunuh, ada rumah orang Islam kena bakar. Kita tertanya-tanya, di mana silapnya? Pernah berlaku di zaman Nabi rumah orang Islam kena bakar? Bila Islam dah kuat, dah menang? Tak pernah. Pernah berlaku di zaman Nabi orang Islam kena rogol, rumah orang Islam kena halau? Hari ini kita tengok, kalau dulu orang Islam menakluk, sekarang ni terbalik di akhir zaman. Satu persatu orang Islam dihina dan ditawan oleh musuh-musuh Islam. Kalau kita nak salahkan orang bukan Islam, kita maknanya berlepas diri lah. Salah dia orang lah, kita tak bersalah. Hakikat sebenarnya tuan-tuan, kita ni orang Islam, bila berlaku apa-apa, salahkan diri sendiri dulu. Di mana silap kita? Kesilapan kita adalah kitmanul haq. Kita menyembunyikan kebenaran. Apa kebenaran yang kita ada? Kebenaran yang kita ada bahawasanya kita yakin tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan kita semua bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kenapa benda ni kita tak beritahu pada orang bukan Islam? Allah beritahu, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sesungguhnya mereka-mereka yang menyembunyikan bayinat, keterangan-keterangan tentang Islam, wal huda, dan hidayah. Ini jalan hidayah, jalan Islam ni jalan hidayah. Kita sembunyi pada orang bukan Islam. Min ba'di ma bayyanahu linnas, setelah kami dulu menggunakan lidah Rasulullah dan para sahabat untuk jelaskan apa itu Islam pada seluruh manusia. Apa orang yang buat dosa ni, apa dia akan dapat? Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka akan dapat laknat daripada Allah dan mereka dilaknat oleh para malaikat. Menyembunyikan Islam, menyembunyikan kalimah la ilaha illallah pada orang bukan Islam, ini satu dosa yang besar tuan-tuan. Bila Nabi dah tak ada, umat Nabi lah bertanggungjawab untuk ceritakan apa itu Islam pada orang bukan Islam. Oh, kita kata payah tu Ustaz. Payah sebab tak pernah cuba. Saya dulu pun mula-mula naik kuda, kan? Sekarang ni baru belajar. Tak reti juga, nak jatuh, kan? Takut. Tapi bila hari-hari naik, lama-lama jadi pandai. Mula-mula nak bawa motor, takut, goyang. Orang Pahang kata menggeledo je bawa. Tapi bila hari-hari bawa, reti kita tuan-tuan. Sama nak bawa kereta. Mula-mula bawa kereta nervous, takut. Tapi bila dah pandai, jadi sedap. Boleh bawa 120, 140 tuan-tuan. Sama juga pada orang bukan Islam. Mula-mula macam takut, tapi lama-lama Masya Allah tuan-tuan, sahabat saya Ustaz Fadli Yusuf,
ditinggalkan kampung dia di Perak tuan-tuan, dia pergi ke hutan Sabah. Hari-hari dia update dalam Facebook dia, sekarang dia dah Islamkan 1,400 orang lebih kurang. Seorang dia je 1,400 orang masuk Islam di tangan dia. Hari saya jumpa dia di Kuala Lumpur, hari tu dia tak ada suara, 4 hari dah tak ada suara. Dia cakap tengah tak ada suara ni, saya dapat 4 orang masuk Islam. Tengah suara tak ada. Rupanya nak dakwah orang masuk Islam ni tuan-tuan, tak perlu suara pun. Orang bisu pun boleh. Yang penting apa kerisauan fikir kita tuan-tuan. Sebab itu hari ni Masya Allah musim PKP ni jangan melemahkan dakwah kita. PKP ni tak payah fikirlah awal lain, fikir kita sudahlah. Tuan-tuan, PKP pun boleh lagi ajak orang masuk Islam. Saya musim PKP hari tu tuan-tuan, ada satu orang budak perempuan Cina, dia follow saya punya kuliah sepanjang sebulan dalam bulan puasa tuan-tuan. Hari-hari dia bertanya soalan-soalan. Sebelum raya tu dia dah nak masuk Islam sangat dah, tapi kerana tak boleh rentas sempadan. Raya kedua baru ni raya puasa tuan-tuan, dengan rasminya mengucap kalimah syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lepas dia masuk Islam, dia kata saya paling takut untuk tinggalkan solat ustaz. Tak pernah tinggal sembahyang. Beberapa minit sebelum sembahyang tu dah berdebar dah. Hari ni alhamdulillah dah dapat tutup aurat dengan sempurna, tak lama lagi akan melangsungkan perkahwinan. Jadi kita rasa nikmat sangat hidup ni. Kalau disebabkan kita yang cakap sikit-sikit orang masuk Islam, rasa happy sangat. Jadi tanda kita bersyukur di atas nikmat yang Allah bagi ni. Sebelum mati tuan-tuan, pakat-pakat azam. Berapa orang non-Muslim kita nak bawa masuk Islam? Saya azam 10 orang insya-Allah. Saya azam nak bawa 20 orang. Kawan saya dari Sulaiman, artis Indonesia, dia pergi ke perkampungan orang asli di Papua New Guinea tuan-tuan. Dia datang ke kampung tu, 3,000 orang asli masuk Islam dengan dia tuan-tuan. Rasa-rasa puas hati tak kalau mati? 3,000 orang masuk Islam. Puas hati tak mati tuan-tuan? Puas hati tak jadi orang Islam? Kalau kita berjaya tarik selamatkan beribu-ribu manusia daripada tebing neraka jahanam, bawa masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kan? Kita kena azam hidup kita ni. Jangan kita rasa kita tak boleh. Sebenarnya setiap individu Muslim ni, umat Nabi ni, semua boleh belaka. Cuma kita tak pernah buat. Jadi kita rasa tak pandai, tak ada pengalaman. Tapi sekali buat, lama-lama makin seronok. Kan? Maulana Johari pergi ke kampung orang asli di Lipis, di mana masuk, join dia orang. Satu kampung masuk Islam, kita yang ikut tu pun dapat saham juga tuan-tuan. Kita sekarang ni nak cari kebaikan. Jadi sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, hari-hari ni sama-sama kita berazam insya-Allah dengan kedatangan bulan hijrah ni. Kita nak hijrahkan diri kita dan nak hijrahkan orang keliling kita. Nak bawa semua umat Islam ni, semua umat manusia ni selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan merdeka yang sebenarnya, tidak ada istilah merdeka di dunia ni tuan-tuan. Hakikat sebenarnya tak ada istilah merdeka pun. Merdeka dari segi zahirnya, dari segi luahnya, bahasanya merdeka lah. Tetapi ulama kata, selagi mana kaki kita tak melangkah masuk ke pintu gerbang syurga Allah Ta'ala, selagi mana kita tak dengar nama kita terselamat daripada api neraka tuan-tuan, selagi itu tak ada istilah merdeka dan tak ada istilah tenang. Hati kita sentiasa berdebar, sentiasa takut, sentiasa bimbang. Ya Allah, andai kata aku mati pada malam ini, adakah jaminan di sisimu ya Allah aku termasuk di kalangan hamba-Mu yang selamat daripada api neraka, dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah telah beritahu, faman zuhziya 'anil nar, siapa selamat daripada api neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, itulah orang berjaya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tiadalah kehidupan dunia melainkan mata benda yang menipu saja. Nampak macam berjaya dah merdeka ni tuan-tuan, tapi Masya Allah, kalau kita tengok malam merdeka, anak-anak muda kita masih merempit, tak berjaya lagi tuan-tuan. Malam merdeka anak-anak muda kita kena tangkap basah tuan-tuan. Masya Allah, malam tahun baru hari tu kita orang sambut dekat satu negeri dekat Malaysia ni tuan-tuan. Pukul 12 malam habis ceramah kita, dah ada dah budak kena tangkap. Khalwat, Masya Allah, dalam kereta tepi masjid pula tu dia buat. Jadi tuan-tuan, apa makna merdeka, apa makna berjaya kita? Sebab itu sebagai orang tua-tua, sebagai ahli masjid, sekarang inilah masa kita ni insya-Allah taala nak buat sesuatu, kan?
nak ubah keadaan umat, keadaan masyarakat kita. Kalau kita tak buat sesuatu sekarang ni, dunia semakin hari semakin teruk, dan 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang, anak cucu kita mungkin tak faham langsung sama sekali apa makna kemerdekaan, apa hikmah dan juga kebaikan daripada Allah Ta'ala bagi kita merdeka, insya-Allah Ta'ala. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati pertemuan kita pada malam ini, masya-Allah. Tadi pun saya daripada Kuala Lumpur tadi sampai awal dah, tapi rupanya masya-Allah hujan daripada Allah Ta'ala, baju tak sampai. Baju jubah hampir-hampir cemas-cemas dah, macam tak lepas dah ceramah malam ni. Tapi Allah Ta'ala Maha Kuasa, dengan izin Allah Ta'ala lepas juga hari ni. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita sama-sama azam lah, insya-Allah balik rumah nanti malam merdeka. Kita ajaklah anak isteri kita baca Quran. Banyaklah anak isteri kita qiyamul lail. Kalau tak dapat buat qiyamul lail di masjid, buat di rumah tuan-tuan, baca Quran, hadiahkan pahala untuk nenek moyang. Kalau boleh tuan-tuan, hari merdeka bawa anak cucu kita ziarah kubur tuan-tuan. Lama dah tak pergi ziarah kubur nenek moyang tuan-tuan. Ajar mereka buat satu benda yang berfaedah tuan-tuan. Insya-Allah Ta'ala mudah-mudahan Allah Ta'ala nampak kita punya kesyukuran kita, dan Allah Ta'ala akan beritahu, Allah beritahu Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kami bersyukur, kami tambah lagi nikmat yang telah kami bagi pada kamu. Tambah lagi dan lagi. Wala in kafartum, tetapi kalau kamu kufur di atas nikmat yang Allah bagi, nikmat merdeka diganti dengan maksiat, maka inna azabi lasyadid, ketahuilah sungguhnya azabku ini sangat pedih. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala ganti COVID-19 ni tuan-tuan. Rasa-rasanya letih dah kita ni nak berlawan dengan musuh yang tak nampak ni. Jadi kita doa juga pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan COVID ini akan berlalu dan beredar, meninggalkan kita semua insya-Allah Ta'ala dalam masa yang terdekat ini. Semoga Allah Ta'ala bagi kita keamanan, kemakmuran, keharmonian sebagaimana kita kecapi sebelum ini, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna shaqiyyan wa la mahruma bimannika wa fadlika wa karamika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah fil ali wal mal innaka ala kulli shay'in qadir. Wa sallallahu ta'ala ala khair khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.